والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita sehingga ke saat ini. Sehingga ke saat ini kita masih lagi sama-sama menjadi ahli masjid. Walaupun sibuk gula, musafir di perjalanan, tapi kita dapat datang ke masjid, suatu nikmat yang perlu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk tak khusyuk itu lain perkara lah, perlu juga khusyuk, tapi perlunya kita bersyukur kemari masjid ini pun kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kudrat iradah Allah yang menentukan kita untuk datang, gerak kaki kita terdetik di hati kita. Tangan kita pun pula steering mari sini. Alhamdulillah, ini adalah nikmat daripada Allah, menandakan Allah ingat kepada kita dan kita boleh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kita boleh ingat kepada Allah melainkan Allah terlebih dahulu ingat kepada kita, mendatangkan ingatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, antara nikmat yang perlu kita syukuri lagi adalah nikmat lidah. Sehingga ke saat ini kita semua rasanya boleh bercakap lagi lah, boleh menuturkan kata-kata lagi. Walaupun hamba seorang duduk depan ni tengah kecek, tapi sebenarnya semua orang boleh kecek, boleh bercakap. Jadi nikmat lidah bila kita mampu berkata-kata. Jadi kata lagu mana? Kata memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, alhamdulillahi rabbil alamin. Banyaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita puji Allah, berzikir dan sebagainya, ada beberapa adab yang kita perlu jaga lidah kita ini supaya Allah sentiasa redha. Dia beri lidah ni kepada kita, kurniaan nikmat lidah ni perlu kita jaga. Ada 8 perkara, hamba baca semulalah 8 ni, kita sambung yang kelima, tapi kita tengok baliklah sikit. Yang pertama, jaga lidah daripada 8 perkara. Pertama, daripada berbohong. Yang kedua, menyalahi janji. Kalau kita janji gitu, kena gitulah. Jangan menyalahi, melainkan ada ruksah-ruksah tertentu, masalah tertentu perlu berbincang. Yang ketiga, mengupak. Kita dah jelaskan pada minggu-minggu yang lepas. Yang keempat, berdebat, bertengkar dan suka membantah perkataan orang lain. Debat dengan diskusi lain. Diskusi ni bicara buat mari kita sama-sama dapat kebaikan, tidak mencaci, tidak menghina, tidak memfitnah. Tapi kalau debat ni nak badi mana hebat, mana menang, mana kalah, tu debat. Tu hak dia je betul, kita salah belaka, tu debat. Yang kelima, tuan-puan, pada malam ni kita akan bicarakan apa kata Imam Ghazali, yakni jaga lidah kita daripada memuji diri sendiri. Kita ingat selama ni puji diri sendiri, ingat biasa je. Tapi kalau tak kena cara, dia jatuh pada dosa. Yang kedua, jatuh pada nyakit. Dia boleh kita duk puji diri kita banyak-banyak tanpa memuji Allah. Kita dalam dok sedar beri nyakit kepada diri sendiri, dipanggil nyakit ain. Tu apa pernah dengar tak nyakit ain? Nyakit ain ni kalau di tanah Arab suhu benar. Di tanah Melayu ni tak suhu sangat nyakit ain. Bunyi nyakit ain, tapi kebanyakan 80% rakyat Malaysia tak faham dengan sebenar-benarnya apa itu penyakit ain. Antara yang boleh mendatangkan penyakit ain iaitu memuji diri sendiri. Kerana kita kagum diri sendiri, kekaguman itu
tidak dikembali kepada Allah, pengaruh buruk tu melekat pada badan kita. Dia tak nampak tapi boleh rasa. Antaranya mulalah pening kepala, tak ada sebab yang jelas, di hospital okey, cek darah okey, nguruk-nguruk dok hilang. Berat di belakang bahu. Orang kata jin duk atas bahu, dak. Dia pengaruh tersebut. Dia duduk di belakang bahu kita, pengaruh yang kita tak nampak menyebabkan kita rasa berat. Nguruk dak hilang, pergi cek tak ada penyakit, pergi ruqyah tak ada jin dalam badan, tak ada. Tapi rasa berat atas bahu. Itulah penyakit ain. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dia mari tak lena tidur. Bukan sebab takut, bukan sebab ada masalah. Anak okey berlaku, masalah tak ada, lena hidup. Tapi tak negara nak tidur. Nak kata makan tak selera, boleh makan. Nak kata ada penyakit, tak ada. Tapi toleh nak tidur, dia mari berdebar. Itulah penyakit ain dipanggil. Antara yang boleh mendatangkan penyakit ain ini disebut dalam kitab dah. Dalam kitab Al-Hasad dikarang oleh Syekh Abu Bakar Usamah Yasin Al-Ma'ani, Syekh daripada Jordan, dan dikarang juga Al-Hasad wal Ain Syekh Abu Bakar Usamah Yasin Al-Ma'ani daripada Jordan, dan kitab Al-Hasad daripada Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh daripada Mesir. Tu alim ulama suhu ni. Antaranya dia sebut salah satunya adalah puji diri sendiri, melemparkan ain pada diri sendiri. Kita tengok apa kata Imam Ghazali dalam kitab ni. Maka Allah Ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Sadaqallahul azim. Surah An-Najm ayat 32. Maksudnya, maka janganlah kamu memuji-muji dirimu. Ayat Quran ni, bahawa kamu suci bersih dari dosa. Dialah sahaja yang lebih mengetahui, yakni Allah, akan orang-orang yang bertakwa. Kita tak perlu puji diri kita sendiri. Orang lain puji suku kira. Kita ni hak puji diri sendiri ni, Allah Subhanahu Wa Taala melarang perbuatan ini. Mesti ada sebab, mesti ada benda dok molek kalau Allah larang. Sebab dia tahu, dia yang menciptakan kita. Setara mak kita hak dok ciptakan kita, yang mengandung dan melahirkan kita pun dia tahu. PA perangai. Fi'il itu bahasa Arab fa'il, fa'ala, yakni perangai. Tak kau Melayu PA. Di dalam bahasa Arab sebenarnya PA perangai. PA itu bahasa Arab, perangai itu bahasa Melayu, dia gabung sekali. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setara ibu yang mengandung melahirkan kita, dia tahu lagu mana kita. Ni tanya kita sedih, kita susu, dia tahu. Kita gembira, dia tengok muka tahu dah, dia tengok sikap tahu dah. Mak yang duk jaga kita, itu mak ni Allah, dia yang menjadikan kita. Tu dia tahu. Maka dia larang kita puji diri kita sendiri seolah-olah kita ni bersih dari dosa. Kita tak bersih dari dosa. Puji dengan bersuara lah. Mana kita puji diri kita depan orang ramai. Itu. Kalau rasa bagus tak ada depan orang ramai tu lain. Tu ujub dah, rasa kagum pada diri sendiri. Sebenarnya ia adik-beradik je dua tu. Ini memuji diri sendiri ni, puji diri sendiri depan orang ramai. Bersuara lah maksudnya. Kalau rasa dok bersuara, kita rasa hebat, kita rasa kita lah orang yang terbaik di kampung ni. Kita tak orang, kita rasa diri sendiri. Waktu dia panggil ujub, rasa kagum pada diri sendiri, tapi tak tunjuk orang. Dia sendiri tu pun tak boleh dah. Ini dia menzahirkan pula kepada orang ramai. Ni timbul penyakit yang dok molek sebenarnya. Seolah-olah dia ni tak ada dosa. Gitu. Dia seolah-olah dia duk puji diri dia ni, seolah-olah dia ni tak ada silap. Gitu. Orang lain je silap, dia tak ada silap. Gitulah. Ada orang bertanya, Imam Ghazali kata penjelasan dia,
Ada orang bertanya kepada sesetengah ahli hikmah, apakah kebenaran yang buruk? Benda tu benar tapi buruk. Benda tu betul tapi buruk. Gitu. Dia tanya. Lalu ahli hikmah menjawab, benda hak benar tapi buruk, iaitu pujian seseorang terhadap diri sendiri. Dia puji diri dia tu betul dah, dia lah smart, baju juga mahal contoh, muka handsome, anak-anak berjaya belaka, dia puji diri dia, dia didik anak. Orang lain puji lain, dia hak puji diri sendiri. Benda tu betul benda tu bukan karut, betul, cuma dok molek. Benda betul tapi buruk. Itulah pujian seseorang terhadap diri sendiri. Benda tu betul tapi buruk. Kerana apa? Menimbulkan benci pada orang lain, dan menimbulkan penyakit pada diri sendiri, dan menimbulkan agah dengan diri sendiri tanpa menzahirkan syukur nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata lagi, maka awasilah daripada membiasakan perkara tersebut. Benda tu benar tapi buruk, tak boleh. Kerana benda tu nyakit. Nyakit ni ada dua tu apa? Nyakit pertama dipanggil hissi. Nyakit kedua dipanggil maknawi. Kenapa? Hissi ni gini. Nyakit tu kait dengan tubuh badan. Pening kepala, naik kurak, kudih, sakit betih, luka, itu dipanggil penyakit hissi, kait dengan tubuh badan. Yang kedua dipanggil penyakit maknawi. Hak ni hak payah, penyakit yang berkaitan dengan jiwa. Jiwa. Jadi puji diri sendiri ni penyakit yang maknawi dipanggil, berkaitan dengan jiwa. Dan penyakit ni payah, paling payah nak rawat penyakit ni. Ni payah. Bacalah 30 juzuk, payah nak tenang hati dia, payah. Melainkan dia ni redha dengan segala nikmat yang Allah beri pada dia, redha dengan segala takdir yang Allah takdir kepada dia, dan bersyukur di atas segala nikmat yang Allah beri pada dia. Barulah tenang jiwa dia. Kalau tidak, Al-Quran itu tak berfungsi kepada dia. Kamu pernah rawat ada satu orang dalam daerah Setiu ni, dia tak boleh tidur malam, bini dia telefon pukul 11 pagi, belah malam. Kita pun pergi Khamis malam Jumaat, esok hari Jumaat gila tugas pula. Pergi ingat aku sekejap aja. Rukia tak ada jin dalam badan, ada tu ya. Aku ada orang sihir bini ambuk, tak ada, bukan sihir gini. Rukia kali kedua pada masa tu aku 12.30 dah, tak jadi apa. Suci sapu rumah dia, cuci basuh rumah, gapo kena halaman rumah, takut-takut gangguan rumah, tak ada juga. Tanya ada mai azimat ke tak? Tak ada. Maya dah, maya. Masa tu aku 1:30 pagi dah. Esok tu gah sudah lah. Kita pun tidur-tidur lah. Tak boleh tidur pun paksa-paksa lah. Kita pun nak kelik. Dia pun menangis, jangan kelik Ustaz, nangis. Dia jadi tak boleh tidur, takut. Tapi tak tahu takut ke gapo. Masa tu pukul 2 pagi dah. Perut bunyi, esok tu gah. Sudah lah kata. Kedai tutup dah. Kita duk main tak balik ambo gini ni. Kita pun telefon ke tok guru. Muka kita bodoh juga. Telefon ke tok guru, lagu mana nak buat ni. Baca-baca tak jadi ni. Dia pun kata tu penyakit maknawi tu. Penyakit maknawi ni penyakit jiwa. Mu tanya dia, sepanjang dia hidup ni gapo benda hak dia tak boleh redha. Kita pun tanya dia, duk selo molek tanya. Ada 3 benda hang tak boleh redha Ustaz. Dia ya. Luah, suami ada belah luah. Asal susu luah, set kita. Hamba tak payah nama, tak payah kampung dah. Ini untuk pengajaran kita.
Dia pun royak pertama hamba tak boleh reda, suami hamba curang. Boleh. Suami dia pun minta maaf, lama dah benda ni berlaku. Ustaz kita taubat apa minta maaf. Oh tu nangis suami dia. Kita pun temui tazkirah. Tazkirahnya suami insaf lah ni. Nangis suami. Dia pun maafkan. Rasa rengeh jiwa dia. Yang kedua apa dia? Yang kedua hamba sedih sayang sahabat baik dia mati. Dia tak ada nak minta maaf. Dia balah lah. Dia balah benda baik. Tu sayang dia tak berubah, dia tak layak, sayang dia pun muka dia kan sayang baik, sayang dia mari lalu ke rumah tapi tak berani nak singgah dia tu marah. Siapa masa dia ngajib lah dia tu tak berubah, janji nak berubah. Siapa masa aksiden mati, dia rasa penyesalan teramat sangat. Kita pun tazkirah dia, tazkirah kullu nafsin dha'iqatul maut. Banyaklah tazkirah. Dia pun ingin sikit dia boleh terima. Yang ketiga nak kelik dah kita 2:30 pada masa nak dekat 3 pagi dah. Royak molek yang ketiga dia rasa ingin dah. Nampak dah mata ngatuk. Dia pun royak yang ketiga ni tak tahulah kita boleh reda ke tak. Royak dulu gapo dia? Sahabat baik dia buat projek. Sahabat baik dia nipu dia. Duit kebah ke dia belaka, sesen pun tak boleh kampung. Kita pun ya Allah projek boleh cari tom gitu wasal terimalah hakikat ke apa. Kita pun tanya dia, menyesal tanya. Berapa hak dia tipu tu? Kita ingat kau 1,000, 2,000, 5,000. Dia pun royak 750,000 Ustaz. Kejut kita. 750,000 kena tipu. Kalau kena kau kita tak boleh nak reda suruh. Ni. Kita pun senyap tak boleh pergi dah tu dengar 750,000 nak kecek ke apa lagi. Kita ilai 2,000 pun panas lengo dah. Dia 750,000. Kita pun kak pandai-pandai kak kita tak boleh nak royak ni. Contohlah kita boleh sekadar kak kena reda lagu mana pun lambat lang. Kita pun baca sikit je doa pada dia. Tidur dah tidur. Nak dekat pukul 4 pagi masa tu. Dia tidur tu kita lagi klik lalu. Jadi lah ni itu masalah jiwa dia. Maknawi dipanggil jiwa. Jadi benda-benda jiwa ni tu apa? Yang membebankan jiwa salah satunya adalah memuji diri sendiri. Dia bagi jadi beban pada jiwa tu. Maka kerana itu tak boleh nak tidur malam, rasa pening kepala, rasa berat atas bahu, sakit di pinggir. Ini disebut oleh dua orang alim ulama tadi international. Dia kitab dia international. Dikarang tentang salah satunya memuji diri sendiri. Maka kata Imam Ghazali, awasilah daripada membiasakan perkara tersebut. Kata Imam Ghazali lagi, dan ketahuilah bahawa perbuatan memuji diri sendiri adalah mengurangkan harga dirimu di sisi manusia. Kita puji diri kita depan orang ramai, depan saing kita di kedai kopi jabat ke, dia benar perbuatan tersebut mengurangkan harga diri kita di sisi manusia, yakni maruah diri kita tercela. Kita duk puji diri kita, saing kita dengar, dia senyap, dia dengar aja. Tapi kita tak tahu dalam jiwa dia tu gapo. Dalam jiwa dia serabut aku kakak ni. Duk puji diri sendiri. Dah. Pada royak sekali sudah ni berkali-kali royak. Minggu lepas royak dah, minggu ni royak pula. Dan dia nak pula orang puji dia. Tak cukup dia puji diri sendiri, dia nak orang puji dia. Ini mengurangkan harga diri kita, maruah diri di sisi manusia, dan menyebabkan kamu mendapat kemurkaan di sisi Allah Ta'ala. Mendapat murka kepada Allah. Bapa puji diri sendiri dapat murka? Kerana di situ lahir memang benar benda tu ada, nikmat tu ada pada kita. Contoh semak kaya, contoh ini rumah besar, kereta besar, bini comel, anak-anak berjaya, contoh. Benda tu nikmat daripada Allah. Dia puji diri dia ni seolah-olah dia yang memberi nikmat tu pada diri sendiri. Dia yang usaha jadi. Tinggal dah Allah SWT. Tinggal dah tak nampak dah Allah yang beri.
Anak-anak aku berjaya ni, aku didik gini, jangan memang jadi Allah. Dia tinggal dah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan nikmat tersebut, yang menganugerahkan nikmat tersebut. Tu. Dia tinggal. Maka dia terlupa untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu murka Allah kepada dia. Tu. Maka apabila kamu mahu tahu bahawa pujianmu terhadap dirimu itu tidak menambah martabatmu di sisi orang lain. Bila kamu mahu tahu, kita nak tahu pujian kita terhadap diri kita tidak menambah martabat, yakni kemuliaan pun di pandangan orang lain. Cuba kamu lihat ketika ada orang lain yang memuji dirinya di hadapanmu dengan menyebut-nyebut kelebihan dia, pakat dia, hartanya. Kalau nak tahu lagu mana, cuba kita dengar ada orang mari kat kita, dia puji diri dia, kita pun dengar. Dia puji diri dia, kelebihan diri dia, anak dia, keluarga dia, pakat hak dia ada, harta yang dia miliki, dia puji diri, kita dengar. Lagu mana perasaan kita, begitulah juga perasaan orang lain ketika kita memuji diri kita kepada orang lain. Orang kata, orang kampung kata nak nyehunya dia. Jadi dia timbul di situ satu kebencian, serabutnya dengar gitu. Aku ni ajak demo minum air nak sambung silaturahim, cerita-cerita bab kita. Dia duduk cerita bab dia je, duduk puji diri dia je. Hak kita tak usah dengar. Maka orang lain akan rasa serabut. Orang lain tak usah tahu pun benda tu projek gapo dia buat bisnes, duk cerita pasal bisnes dia, orang tak usah join pun. Orang lama-lama jadi serabut. Bagaimana rasa meluapnya hatimu terhadap mereka? Imam Ghazali karya kitab ni beratus tahun dah. Gitulah hak kita rasa sampai sekarang. Kerana walaupun beratus-ratus tahun dah, kita ada jiwa. Jiwa tu tetap sama. Dia rasa benci, dia rasa marah, dia rasa meluap. Rasa tu tetap sama walaupun zaman berbeza. Bagaimana rasa meluapnya hatimu terhadap mereka, dan betapa beratnya hatimu menerima ucapannya, dan bagaimana kamu mencacinya atas perkara itu apabila kamu berpisah daripada mereka. Kita duk dengar dia puji diri dia, anak dia, keluarga dia, kita dengar je. Dia pun balik. Bila dia balik, kita pun lagu mana? Serabut aku dia ni, tak adil lagi aku tunggu dia berhenti kecek. Kita pun ngupak pula dia dengan saing kita hak lain. Bapa lain berhinyohu dia ni, dia jadi ngupak pula. Dua-dua dosa. Maka ketahuilah bahawa mereka juga ketika kamu membersihkan dirimu akan mencelamu di dalam hati mereka ketika kamu masih berada di hadapan mereka. Kita duk puji diri kita, kau sayang kita, tak khabar sayang kita duduk cela kita dalam hati dia. Sengoti. Cuba kita tengok orang ngeping dalam TV, duk ngeping produk dia. Lagu mana perasaan kita? Serabut aku dia ni. Kita duk cela dalam hati. Kadang-kadang kalau jauh kita royak lalu dengan lisan, tapi kalau depan-depan duk cela dalam hati ni. Orang buat majlis dia duk ngeping barang dia, duk ngeping pasal kelebihan dia. Kita jadi mencela dia dalam hati. Tu. Dia boleh nyakit, kita boleh dosa. Kemudian mereka menzahirkannya dengan lidah mereka apabila kamu meninggalkan mereka. Kita duk puji diri kita depan dia, dia duk cela kita dalam hati dia. Bila kita habis kecek, habis puji diri kita, keluarga kita, harta kita, pangkat kita, kelebihan kita, kita pun lari. Dia akan cela pula, bukan sekadar dalam hati, lisan pula mencela kita. Jadi ngopaklah. Benda tu betul, tapi buruk, kata Imam Ghazali rahimahullah dan kata ahli hikmah di dalam kitab ini. Maka lagu mana dia jadi nyakit ni? Puji diri sendiri kenapa jadi nyakit? Pertama, kita puji benda tu betul, nikmat tu betul. Puji diri yang berkaitan dengan diri kita, keluarga kita,
dengan orang lain, kepada orang lain, dia akan jadi penyakit ain tadi. Yakni kita akan nampak kelebihan tu, kelebihan diri kita yang kita usaha, lupa untuk bersyukur kepada Allah, lupa untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengaruh pujian tu, ucapan yang kita puji daripada jiwa rasa kagum pada diri sendiri, dia akan ada pengaruh, dan pengaruh tu tidak dikembalikan kepada Allah, melekat pada diri. Kerana itu dia jadi penyakit ain dipanggil. Berat kepala bahu, pening kepala, tak ada sebab yang jelas, tak ada penyakit, tak ada jin dalam badan, tak ada, tapi penyakit tu ada. Sara sakit pinggir tapi tak ada pun penyakit buah pinggir ke apa, tak letih, tak ada buat kerja tapi dia mari. Tak leh, tak lena tidur malam, kadang-kadang dia mari berdebar tanpa sebab, deb apa debar ni. Dia pun berhenti. Lepas tu kat arah pula jadi debar. Telefon anak okey ke, sana duduk sana okey belaka, dia mari debar. Itulah ciri-ciri penyakit ain. Antara salah satu yang mengundang penyakit ini adalah memuji diri sendiri. Sebab tu sunnah Rasulullah, bila kita nak tengok cermin, hari-hari tengok cermin, bila tengok cermin kita melihat diri kita sendiri. Tujuan tengok cermin adalah untuk menghias kita, diri kita. Nak tengok pakaian betul kedok, rambut rapi kedok, apa pipi pakai bedok-kedok, kalau orang pakai lecu dan sebagainya. Kerana untuk mencantikkan diri dan menghiaskan diri, membersihkan diri, comel lah supaya nampak kemah. Ketika itu kalau kita tak baca doa, dia termasuk dalam bab memuji diri sendiri. Kita rasa kagum, oh comel dah aku hari ni, pakaian aku comel dah hari ni, bedok aku jadi dah hari ni, aku nak apa nak naik petah depan orang ramai ni okey dah kau. Maka tak secara langsung kita memuji diri kita sendiri, itu boleh menimbulkan penyakit juga. Maka kerana itu Rasulullah ajar doa melihat cermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau indahkan wajah tubuh padaku. Allahumma kama hassanta khalqi, penciptaan aku, fahassin khuluqi, maka indahkan pula akhlakku ya Allah, supaya aku ini sentiasa bersyukur dengan nikmat-Mu. Gitulah lebih kurang. Kerana itu kena bacalah. Oleh itu tuan-puan, kita eloklah puji diri sendiri. Kalau puji orang lain, bab lain yang tu. Ni bab puji diri sendiri, ini dipanggil menimbulkan ain, penyakit ain pada diri sendiri. Kita kagum dengan diri sendiri. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak kita bacalah nak puji diri sendiri, rasa kagum pada diri sendiri. Sebut lalu masya-Allah, tabarakallah, hadza min fadli rabbi, alhamdulillahi rabbil alamin. Perkataan itu subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Gitu. Nak puji anak, sebut subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Kena sebut gitu. Jangan puji direct, kena sebut zikir kepada Allah, baru tak kena nyakit ain. Subhan. Kalau kebun kita luah, rumah kita besar, orang pun mari tengok, oh comel kebun demo, dia puji kita direct, tak sebut zikir pada Allah, pengaruh tu kena kita, nyakit ain dipanggil. Sepatutnya dia sebut gini, masya Allah, la haula wala quwata illa billah, besar kebun demo. Sepatutnya. Tapi dia pun tak belajar lala dan sebagainya, dia puji direct, besar kebun demo, comel kebun demo, bahaya pada kita. Kita kena sebut alhamdulillah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah, hadza min fadli rabbi, ini nikmat Allah padaku, alhamdulillah, syukur pada Allah. Kena puji Allah lalu. Nikmat tu, kekaguman tu terhadap nikmat kebun tu kembali lalu kepada Allah. Gitu. Maka selamatlah kita daripada penyakit-penyakit maknawi tadi. Itu kena jaga lisan kita daripada memuji diri sendiri. Nombor 5. Nombor 6 tuan-puan, antara adab menjaga lisan lagi, iaitu nombor 6 melaknat. Melaknat ni antara laknat orang lain ni dosa besar, melainkan laknat syaitan lain. Syaitan tak apa boleh laknat. Orang jangan laknat. Besar mana salah dia, jahat mana dia, jangan kita laknat dia. Jangan. Nak sesama muslim,
caci maki, hina, fitnah, laknat besar lagi dosa. Kata Imam Ghazali, kamu jangan sekali-kali melaknat atas diri sesuatu daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada binatang, melaknat binatang, makanan atau manusia. Dan kamu jangan menghukumkan secara pasti berdasarkan penyaksianmu ke atas seseorang daripada ahli kiblat, yakni orang Muslim, dengan kufur. Tak kufur lalu dia syirik, tak syirik lalu dia kena siasat molek ataupun nifak, fasik lah. Kerana yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hatinya hanya Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak beri orang kafir lalu, kufur lalu, syirik lalu. Demo ni fasik. Tu orang fasik, nifak, munafik. Sebab hak dalam hati benda-benda ni benda yang berkaitan dengan iktikad dia, pegangan dia. Supaya main azimat, dia ambil pelaris kedai makan. Kita tak boleh beri syirik lalu dia, tak boleh. Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu gapo. Bila kita tanya dia mau ambil dengan siapa, tahu dia mau tu bagi suruh si pek kedai kak. Dia kata awak pelari makan. Dia tak tahu gapo. Kalau kita beri syirik lalu bermakna kita mengharapkan syurga, sedangkan dia orang Islam yang beriman kepada Allah. Kita mudah-mudah mengeluarkan dia daripada syurga Allah SWT. Syirik ni jangan. Kalau haram, ada khilaf ulama. Ada khilaf ulama mengharamkan azimat ini, dan ada azimat yang boleh diambil. Ada khilaf di situ. Maka kalau haram tak apa lagi. Tu. Maka kita jelaskan baik dengan kepada dia dan sebagainya. Tu. Maka kamu jangan masuk campur dalam urusan antara Allah Ta'ala dan hamba-hambanya. Tu urusan dia dengan Allah, iktikad dia lah. Dia kena belajar gapo. Melainkan kalau jelas sangat dengan mulut dia, dengan perbuatan dia menyembah berhala gapo, dia pun menyaksikan Tuhan aku Lata wal Uzza tu memang kufur dah tu, zahir dah tu, nampak doa lalu tu syirik jali dah tu, syirik besar tu, syirik akbar dah tu, siapa menyembah tu. Ni hak kita tak tahu ni. Gapo bermain dalam jiwa dia. Kalau tijuk Al-Quran dia sedar, dok mabuk, dok kerasukan, dia sedar mari-mari pijuk Al-Quran. Sengaja tu memang kufur lalu lah tu, tak kecek banyak tu. Ni hak kita tak nampak ni. Kita dihukum dia lalu, jangan mudah-mudah. Kena siasat molek, penyiasatan, pendakwaan, pembuktian. Nak dakwa ke kena ada bukti. Sebelum dakwa kena ada siasatan. Tu. Dan ketahuilah bahawa pada hari kiamat kamu tidak akan ditanya kenapa kamu tidak melaknat fulan bin fulan, dia bin dia ni, dan kenapa kamu berdiam diri daripadanya. Bahkan walaupun kamu tidak pernah melaknat iblis sepanjang umurmu dan lidahmu tidak pernah menyebutnya, kamu tidak ditanya tentangnya dan tidak dituntut dengannya pada hari kiamat. Pasal laknat melaknat ni, kalau kita tak laknat orang, tak laknat syaitan sekalipun Allah tak tanya. Tapi kalau kita laknat orang, Allah tanya, apa mu laknat dia? Supah lain, supah wallahi wa billahi wa tallahi lain. Ni laknat ni, aku laknatmu. Jangan. Sebab melaknat ni hanya berhak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jatuh hukum pada dia molek, kena tengok molek. Tetapi jika kamu telah melaknat sesuatu daripada makhluk Allah Ta'ala, kamu dituntut dengannya. Akan ditanya, apa mu laknat dia? Mu siasat dah kau? Mu dakwa dia lagu mana? Pas mana buktimu? Tu bukti tak ada. Kalau di mahkamah, kalau lalu pembuktian tu payah. Nak dakwa senang, nak bukti tu payah. Oleh itu, kamu jangan mencela apa jua makhluk Allah Ta'ala. Yang ni kita jangan cela dia. Kecuali kalau iblis, syaitan tak apa, kerana Allah melaknat dia. Contoh, nanam tanaman.
Kacut. Tanah tumbuh padi contohnya, lepas tu kita racung. Tu bukan laknat tu. Tu lah racun baja tu bukan laknat. Tapi kalau kita nanam apa tak buah dan sebagainya, kita pun laknat tumbuhan tersebut. Aku laknatmu atas keturunan aku. Tu dengan kemuliaan keturunan aku, tak buahmu 7 generasi contoh. Tak boleh. Jangan. Tu tak boleh. Kerana dia nak buah, tak buah, Allah SWT punya kuasa. Ikhtiar kita panen berbaja sirat dia, kita tak boleh nak tunggu dia gapo nak buah gapo, tak boleh nak buat macam azimat magic sihir tak. Dia jadi dengan sendiri dengan kuasa Allah, kudrat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia tumbuh, itu kuasa Allah. Kita tak boleh melaknat. Begitu juga dengan haiwan, apatah lagi manusia. Tapi beza kalau iblis ataupun syaitan, boleh laknat waktu. Sebab Allah yang melaknat dia terlebih dahulu. Bukan kita laknat dia atas dasar kita, tapi atas dasar Allah melaknat dia. Contohnya dia ganggu kita, duk main ketuk pintu, buka tak ada orang, ketuk lagi, buka tak ada orang wisalah, tengok tak ada orang. Main dia ni. Kita duk tidur dalam bilik, dung bunyi atas siling atas bumbung. Kita pun alih tempat bilik lain, bunyi pula, alih tempat lain, bunyi atas kepala kita. Sepatutnya dia ganggu ataupun nampak kelibat dan sebagainya, maka kita boleh melaknat dia dengan laknat Allah. Kita sebut, aku laknatmu dengan laknat Allah 3 kali. Aku laknatmu dengan laknat Allah. Aku laknatmu dengan laknat Allah. Tuju kepada iblis syaitan tadilah. Kalau bahasa Arab, al-la'anuka bila'natillah, al-la'anuka bila'natillah. 3 kali kita sebut. Dalil dia Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Hei iblis, sesungguhnya laknat aku ke atasmu kekal sampai kiamat. Kita melaknat dia di atas laknat Allah. Tu maka dia takut, dia rasa sedih, dia rasa terhina lah. Kerana dia dilaknat Allah, kita hanya menyebutnya kembali peringatan kepada dia agar jangan ganggu kita. Sesungguhnya dia makhluk yang dilaknat oleh Allah. Orang yang dilaknat ni orang yang tercela, makhluk tercela, terhina. Lebih hina daripada najis. Dilaknat ni. Yang main laknat tak semestinya kena ada perkataan laknat. Contoh, kita nasihat dia, dia tak makan nasihat. Kita pun nak marah, Nathan ni, mu ni bukan anak aku, mu ni anak buruk. Dia termasuk dalam laknat dah. Sedangkan dia anak kita. Jangan. Tu perkataan yang mengundang dosa. Dia menghina ke orang tu, dia orang jadi buruk. Tu. Jangan. Itu termasuk dalam perbuatan melaknat seseorang dah. Sesungguhnya sikit lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan yang rendah, yang tidak sedap. Contohnya kita makan makanan tak sedap. Masuk gapo mu ni? Tak sedap langsung makan. Dengan roti sedap roti. Gapo dia makan ke ni? Mencela termasuk dalam perbuatan ke arah melaknat juga. Tak usah masuk ragu niat. Jangan. Kerana Rasulullah tidak pernah mencela makanan walaupun tak sedap. Kalau tak sedap, kita berhenti makan, tinggal. Buku-buku tinggal. Itu lebih baik daripada kita mencela lalu tinggal makanan tersebut. Makanan tersebut akan jadi makanan yang tidak elok dah. Tidak elok. Terutama air. Kerana air ni dia boleh rakam suara kita. Air ni dia bersifat merakam. Memang kajian saintifik sedunia tentang air, air dia ada molekul-molekul dia ni dia bersifat merakam. Ini dikaji oleh orang kafir. Profesor Misaru Emoto.
Boleh tengok dalam fakta-fakta ilmiah. Dia kaji air ni boleh rakat. Dia boleh bentuk molekul dia berbentuk heksagon. Heksagon dia bentuk segini. Dia ada segini dan setiap segi tu bentuk pula bentuk kristal. Itu dipanggil bentuk molekul air. Kalau tengok dengan mikroskop kecil. Bila dibaca Al-Quran jadi comel air itu. Bila dibaca dengan ngupak ayat-ayat yang muzik dia sebab pecah molekul tu. Dia masuk badan dok molek. Itu kajian saintifik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu lama lagi pada kita jangan celah makanan. Tu. Bahkan apabila beliau yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin sesuatu beliau memakannya dan apabila beliau tidak ingin beliau tinggalkannya. Rasulullah nak dia makan. Dia tak sih dia tinggal. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan melaknat makanan ataupun mencela makanan tersebut. Begitu juga melaknat ataupun mencela orang lain yang kita tak suka. Ini perbuatan yang tidak baik, antara tidak termasuk dalam bab dosa besar dan juga tidak beradab dengan kurniaan lisan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang perlu kita jaga. Okey. Kalau tak suka kita senyap je lah. Ada suka kita makan. Kalau nak puji sebut subhanallah masya-Allah sedap. Siapa masuk ni? Tu. Ya kena puji Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu barulah memuji nikmat yang kita kagum tersebut dalam jiwa kita dengan mata kita melihat, telinga kita mendengar. Barulah kita terselamat daripada penyakit-penyakit maknawi yang tidak nampak pada pandangan kasar, yang tidak ada pada anggota tubuh tapi ia menghiasi jiwa penyakit tersebut, insya-Allah. Jadi rasa setakat tu saja pada malam ni. Lepas ni ada tahlil kepada arwah Lijah binti, tak ingat binti ke apa, dah tengok balik. InsyaAllah minggu depan kita sambunglah. Ada dua lagi adab jaga lidah, mendoa kecelakaan ke atas makhluk. Doa dok molek kepada orang lain ni lagu mana hukum dia dan setara mana dosa dia. Tu memang dia zalim pada kita, lagu mana nak doa tu supaya doa hak molek, bukan doa kecelakaan. Seterusnya bergurau mengolok-olok ataupun mengejek orang. Perbuatan orang panggil nipu sunat. Mana ada nipu sunat? Nipu tu tetap nipu. Sunat-sunat ni dikaitkan dengan apa yang Rasulullah buat. Jadi kalau kita kata nipu sunat, Rasulullah ni dusta ke? Tak layak. Sifat Rasul ada dusta. Itu kita akan bincangkan pada minggu hadapan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah was salama fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma habbib 'abdaka hadha ila 'ibadikal mu'minin wa habbib ilayya al mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Tasbih kafarah dan suratul Asr.